Assalamualaikum and hai, nama saya Muhammad Ridwan Koimi Kamaruddin bermetrik nombor 2818880. Hari ini saya akan membentangkan tentang hostile media effect. Hostile media effect mempunyai 6 kandungan, iaitu pertama, pengertian hostile media effect, yang kedua, kisah dari kajian, yang ketiga, teori perspektif, yang keempat, faktor sumber, yang kelima, pengantaraan hostile media effect, yang keenam, akibat. Untuk pengertian hostile media effect, iaitu teori perspektif komunikasi massa yang merujuk kepada kecenderungan individu dengan sikap tegas dalam suatu isu untuk menganggap liputan media sebagai berat sebelah terhadap pihak mereka dan memihak kepada pandangan antagonis mereka. Pemisah dari sebarang masalah cenderung mencari liputan yang sama untuk bersikap berat sebelah terhadap mereka. Fenomena ini pertama kali dicanangkan dan dikaji secara eksperimen. Untuk kisah dari kajian pula, pelajar pro-Palestin Stanford University dan pelajar pro-Israel ditunjukkan dalam laporan berita mengenai penyembelihan Sabra dan Shatila oleh militan Kristian Lebanon yang membantu tentera Israel di Beirut semasa peperangan saudara Lebanon pada tahun 1982. Kajian utama kedua mengenai subjek ini. Kajian-kajian lain telah menunjukkan kesan negatif media bermusuhan mengenai konflik politik seperti konflik Bosnia, krisis imigran, pilihan raya presiden serta topik lain seperti mogok perkhidmatan pasal 1997. Perdebatan mengenai makanan yang diubah suai secara genetik dan sukan. Untuk teori perspektif pula, iaitu kognitif, ni ada dua, iaitu ingatan selektif dan perspektif selektif. Untuk ingatan selektif merujuk kepada memori dan pengambilan sekiranya terdapat kesan media yang bermusuhan, cenderung mengingatkan lebih banyak bahagian mesej yang tidak dapat disahkan daripada bahagian yang menyokong kedudukan mereka dalam variasi kesan negatif. Untuk perspektif selektif pula merujuk kepada kecenderungan orang yang memberi tumpuan kepada apa yang mereka mahu melihat dalam mesej media sambil menghadap ke sudut yang bertentangan. Semasa persekitaran media yang bermusuhan, partisan lebih cenderung untuk mentafsirkan banyak ciri-ciri mesej. Bias mengambil bentuk bagaimana kita melihat maklumat, baru memandangkan nilai dan pandangan yang sudah ada sekarang, yang dikenali sebagai perspektif yang terpilih. Maksud bagi teori perspektif ini adalah parti terus menilai maklumat dan hujah berdasarkan kecenderungan dan prasangka mereka. Mereka pasti merasakan bahawa manfaat yang boleh dipercayai dan bukti yang relevan menyokong pandangan mereka. Akibatnya, populasi pengetahuan yang lebih besar ini nampaknya tidak diwakili oleh sampel bukti dan hujah-hujah kecil yang dipamerkan oleh persembahan media. Untuk faktor sumber pula, menurut Albert C. Gardner dan rakan-rakannya, keupayaan media massa untuk mencapai penonton yang besar mencetus pengaruh media bermusuhan dalam banyak penyelidikan. Mesej akhbar secara konsisten dilihat sebagai tidak ramah oleh pihak-pihak yang terlibat. Tetapi mesej yang sama yang muncul dalam asal pelajar dianggap sebagai natural dan bahkan disokong oleh pihak-pihak. Dalam penyelidikan kepribadian di televisyen, partisan ditunjukkan kurang prasangka dalam penyampaian yang mereka percaya sebagai mentaliti yang sama seperti penonton persembahan.
Untuk pengantara host dan media efek pula, terdapat 4 sebab utama mengapa orang yang mempunyai pandangan yang kuat mengenai isu tertentu dan tahap penglibatan yang tinggi mungkin menganggap bias media yang memusuhan. Yang pertama ialah penarikan balik selektif. Yang kedua, kategorian selektif. Yang ketiga, standard yang berbeza. Yang keempat, pengetahuan selektif di mana partisan mengkategorikan lebih banyak kandungan sebagai tidak adil terhadap kedudukan mereka daripada adil. Untuk akibat pula, untuk akibat kita mempunyai dua, influence akhbar persuasif dengan perspektif berita palsu yang memotivasi. Untuk influence akhbar persuasif, ia tidak jelas sama ada reaksi media negatif adalah nyata. Dalam beberapa penyelidikan telah ditemui bahawa ketetapan orang yang diperangi oleh gambaran media mereka yang tidak menguntungkan walaupun mereka mengambil bahagian dalam kaedah yang tidak demokratik. Mereka mungkin bertindak balas dengan mencabar iklim pendapat umum yang berlaku walaupun terlibat dalam tindakan yang tidak demokratik menurut penyelidikan. Lepas tu kalau perspektif berita palsu yang bermotivasi pula, apabila ditanya sama ada perspektif media pemusuhan mungkin digunakan dalam senario berita palsu. Sagas menjawab dengan tegas. Menurut penemuan, partisan daripada lawan menyaksikan siaran berita yang sama disebarkan kepada ijazah yang jauh berbeza-beza. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.